السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. Hadirin muslimin muslimah yang dirahmati Allah, malam ni insya-Allah kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad. Semoga suara pada malam ini menjadi lebih jelas, kan? Pada muka surat 392 kita masih lagi dalam permasalahan zihar, ya, hukum tentang zihar, kan? Jadi maknanya zihar ini seseorang itu berkata kepada istrinya, engkau ataupun belakangmu seperti belakang ibuku, ataupun seperti saudara perempuanku, ataupun dia kata engkau seperti ibuku, engkau terhadapku seperti ibuku, ataupun engkau terhadapku seperti saudara perempuanku. Jadi hukum zihar ni jelaslah, dia adalah perkara yang mungkar, kan? Apa nama, minal qaul, perkataan yang mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukannya dia wajib bertaubatlah kepada Allah. Ini berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 dan 4 tu, kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ulang sikitlah. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang menziharkan daripada kalangan, yang melakukan zihar daripada kalangan kamu, min nisaihim, terhadap isteri-isteri mereka. Ma hunna ummahatihim, tidaklah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. In ummahatuhum, tidaklah ibu-ibu mereka itu illa allai waladnahum, melainkan yang telah melahirkan mereka. Wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura. Allah kata sungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan perkataan yang palsu, dosa. Wa innallaha la'afuun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, Allah kata ayat yang ke 4 daripada apa nama, masih lagi ayat yang ketiga dalam surah Al-Mujadalah tu, ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, sungguhnya orang-orang yang menzihar isteri mereka, thumma ya'udun lima qalu, kemudian mereka hendak kembali, ya kan? Maksud hendak kembali kepada isteri mereka dengan apa, meninggalkan perkataan mungkar tadi, ya kan? Qalu fatahriru raqabatin, maka mereka kena bayar kafarahlah, iaitu memerdekakan satu hamba, min qabli yatamassa, sebelum dia melakukan hubungan intim dengan isteri dia lah. Dzalikum tu'adzuna bih, demikian itulah kamu diberi peringatan oleh Allah tentang dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kamu semua buat, Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat yang keempat tu Allah sebut, faman lam yajid, barang siapa yang tidak ada hamba untuk dimerdekakan, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia kena puasalah 2 bulan berturut-turut, min qabli yatamassa, sebelum dia menyentuh isteri dia. Faman lam yastati', maka barang siapa yang tak mampu, ada pilihan yang terakhir, iaitu it'am 60 miskinan, bagi makan 60 orang miskin lah. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih,
Demikian itu supaya kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, demikianlah batasan. Batasan Allah ataupun had yang Allah tetapkan. Walil kafirina azabun alim, bagi orang kafir ni azab yang pedih lah. Ini apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 tadi sampai ayat 4 tadi. Okey, jadi kembali kita pada muka surat 392. Ya. Faslun di atas tu, dengan di atas tu, perkataan mazhab zahiri bahawa makna kembali. Ini thumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka hendak kembali bagi apa yang mereka telah katakan itu. Ada pun nak kembali tadi. Macam mana? Di sini mereka berselisih pendapat tentang perkataan kembali itu. Kembali itu adakah makna kembali kepada isteri dia, ataupun dia nak kena sebut ulang lagi sekali perkataan tu. Kembali pada perkataan tu. Perkataan pertama tak kena hukum, perkataan kedua baru kena hukum. Adakah macam tu? Ini berlaku khilaf lah. Jadi mazhab zahiri dia kata makna kembali adalah mengulangi ucapan. Maksudnya ucapan yang pertama tu dimaafkan. Ucapan yang kedua tu baru kena. Kalau disebut kali kedua kena lah. Okey, kita tengok. Majoriti ulama mengatakan, ini kata Ibn Qayyim lah rahimahullah. Majoriti ulama dia kata mengatakan kafarah tidak wajib kecuali dengan kembali. Maksudnya nak kembali bersama dengan isteri dia lah. Baru dia kena bayar kafarah. Ia setelah terjadinya zihar. Itu majoriti lah. Kemudian mereka berbeza pendapat mengenai makna kembali itu. Kembali itu makna apa? Kembali dengan apa yang mereka katakan atau kembali kepada isteri mereka? Kembali menjima isteri mereka. Apakah bermakna mengulangi kembali lafaz zihar yang sama? Baru kena. Atau apakah ada makna selainnya? Oh, ini ada dua pendapat pula. Pendapat. Disebut di sini dulu pendapat zahiri lah. Zahiriah yang mengambil literal lah, literalis. Golongan yang mengambil zahir, nas secara literal. Jadi seluruh pengikut mazhab zahiri, yang mengambil nas zahir literalis tu, mengatakan maksudnya adalah mengulangi kembali lafaz zihar. Jadi kalau mereka ulang balik perkataan tu, mereka kena. Kalau first time tak apa, kalau ikut faham mereka sini. Tapi mereka tidak menukil pendapat ini dari seorang pun ulama terdahulu. Dan ini adalah pendapat yang baru mereka munculkan. Atau Ibn Qayyim lah. Walaupun hal semacam ini memunculkan pendapat baru, hampir tidak bisa lepas daripada semua mazhab. Semua mazhab ni maknanya mereka ada ijtihad baru lah. Tak boleh lepas lah. Kan? Jadi mereka mengatakan maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kafarat kecuali dengan adanya zihar yang diulangi. Jadi Pak Zahiri kata tak wajib kafarat, melainkan dia kata sekali lagi baru wajib. Diulang lagi. Bukan ketika pertama kali diucapkan. Mereka mengatakan penetapan dalil daripada ayat di atas ditinjau dari 3 sisi. Pertama, jadi ini di antara hujah mereka lah. Orang-orang Arab tidak memahami dalam bahasa mereka kalimah kembali kepada sesuatu kecuali dengan melakukan yang semisalnya pada kali kedua. Makna kembali. Bila kembali dia pernah buat dah sekali. Lepas tu dia buat pula lagi sekali. Kau yang sama. Ini hujah dia lah. Mereka mengatakan ini ada kitab Allah. Sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ucapan orang-orang Arab. Pemutus di antara kami dan kalian. Allah berfirman. Walau ruddu la'adu lima nuhu an. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang dilarang atas mereka. Jadi sini dia ambil poin dia, syahid dia apa dia? La'adu. Walau ruddu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, nescaya mereka akan kembali macam dulu juga. Maksudnya pengulangan tu berlaku semula. Ini hujah zahiriah lah. Dia berguna dalil Al-Quran tadi. Maka ayat ini sama persis dengan ayat zihar. Iaitu
kata kembali diberi bantuan. Kata kembali. Iaitu kata kembali sebenarnya ada ya'udu. Itulah. Thumma ya'uduna lima qalu tu. Itu lafaz kembali diberi bantuan huruf lam. Yani walau ruddu la'adu. La'adu tu. Lam tu. Kan? Diberi bantuan huruf lam kepadanya. Maknanya mereka kembali melakukan pada kali kedua perbuatan yang sama. Yang telah mereka lakukan pada kali yang pertama. Ya. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 8. Allah kata, wa in udtum udna. Kalau kamu ulang balik, kami ulang balik. Kalau kamu buat macam tu, kami ulang balik siksaan ke atas kamu. Yakni kalau kamu mengulangi dosa, maka kami juga akan mengulangi hukuman. Itu dia. Termasuk juga di dalamnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an. Allah kata, alam tara, tidakkah engkau lihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang nuhu, mereka itu dilarang, 'anil najwa, daripada berbisik-bisik. Thumma ya'udun, kemudian mereka kembali. Ini. Ya, kemudian mereka kembali. Ini perkataan ni lah. Ya. Mereka kembali lima nuhu anhu, bagi apa yang mereka dilarang melakukannya. Sini, ini hujah dia lah. Kemudian dan ayat ini juga terdapat dalam surah yang sama dengan ayat zihar. Ada apa kata? Dalam surah sama, surah Al-Mujadalah. Cuma ayat zihar tadi, ayat 2, 3 dan 4 kan? Ini ayat 8. Ya? Dia terdapat dalam surah yang sama ayat ni. Ini hujah zahiriah. Kita tengok macam mana jumhur ulama akan balas balik lah. Ya kan? Hujah daripada tadi. Sehingga dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan kembali di situ. Kerana ayat ini mirip. Mirip dengannya, baik dari segi perbuatan dan keinginan. Dan keduanya masih sangat berdekatan. Itu. Ayat tadi lah. Mereka mengatakan, ditambah lagi, yang mereka ucapkan adalah lafaz zihar, sehingga kembali kepada ucapan itu. Artinya, mengucapkan lafaz itu pada kali yang kedua. Di sisi mazhab zahiriyah ni, maksudnya bila sebut pada kali yang kedua, baru dia kena hukum tadi. Kafarah. Jika tidak, tak kena hukum lagi. Kalau baru pertama kali, tak kena. Ini pada mazhab dia lah. Jadi, orang-orang Arab tidak mengetahui kecuali makna ini. Mereka mengatakan, selain pengulangan lafaz, maka kemungkinan yang tersisa adalah kembali menahan atau bertekad. Ada perkataan ni. Selain pengulangan lafaz, maka kemungkinan yang tersisa adalah kembali menahan. Kembali apa? Kembali tahan. Atau bertekad. Atau melakukan. Dan ketiga perkara ini bukanlah ucapan. Sehingga melakukan salah satu daripada ketiganya tidak dikatakan kembali. Tidak secara lafaz dan tidak pula secara makna. Kerana tekad ataupun hubungan intim dan menahan bukanlah zihar. Sehingga makna melakukannya adalah kembali kepada zihar. Ini hujah dia lah. Baik, mereka mengatakan seandainya yang dimaksud dengan kembali adalah kembali kepada sesuatu yang dia telah melarang dirinya darinya. Ya? Sebagaimana kalau dikatakan dia menarik kembali hibahnya, maksudnya dia ambil balik hibah hadiah yang dia bagi. Kan? Nescaya Allah akan mengatakan kemudian mereka kembali kepada apa yang telah mereka ucapkan. Nescaya Allah akan cakap macam tu. Dia berkata. Sebagaimana tersebut dalam hadis, orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Hibah ni kan, kita kalau dah bagi ke orang suatu benda, haram kita ambil balik dah. Tak kisahlah apa benda kita bagi motor ke, kereta ke orang tu.
Kita tengok dia tak jaga dengan baik. Macam mana kita jaga, kita minta balik dekat dia ataupun kita minta beli pun tak boleh. Tak boleh. Maknanya dia macam kita ni muntah, lepas tu makan balik muntah kita. Sebab tu kalau kita bagi apa-apa satu kerana Allah Ta'ala, jangan kita ambil balik. Walaupun orang tu tak mau. Dia tak mau dah, dia buang tepi jalan. Sayangnya kita tengok benda ni, kita nak ambil balik tak boleh. Tak boleh ambil dah. Sebab kita dah bagi kerana Allah. Itulah dia. Kemudian Abu Muhammad Ibn Hazam berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita masih lagi cerita tentang poin Zahiriyah ni. Bahawa Aus bin As-Samit mempunyai penyakit Al-Lamam. Apa dia penyakit Al-Lamam tu? Cuba kita tengok di bawah tu footnote dia sebut uraian dia. Jadi 480 tu footnote tu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Khattabi berkata makna Al-Lamam di sini adalah tergila-gila dengan perempuan dan sangat tertarik dan berhasrat kepada mereka. Bukan maknanya di sini penyakit sinting dan gila. Seandainya maknanya adalah itu, makna gila dia kata, kalau macam tu, kemudian dia menziahar isterinya dalam keadaan seperti itu, maka tentunya tak jadi hukum. Sebab orang tu gila. Orang gila ni dia buat apa-apa tak kira. Kan? Tak jadi hukum. Itu. Itu makna dia penyakit Al-Lamam ni. Tak tahan ni. Kalau penyakitnya ini memuncak, maka dia menzihar isterinya. Macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang kafarah zihar ni. Berat kafarah zihar ni. Dia kena merdeka hamba. Kalau miskin, macam Aus bin As-Samit, dia miskin. Nak merdeka hamba pun tak boleh. Lepas tu Allah Ta'ala bagi choice yang kedua. Apa dia? Puasa 2 bulan turut-turut. Dia tu pun dia tak mampu, dia tua. Pilihan yang terakhir, yang ketiga adalah bagi makan 60 orang miskin. Tu pun dia tak mampu kerana dia orang miskin juga. Ini. Jadi dia mengatakan ini tentu saja mengharuskan berulangnya zihar. Ini kata Ibn Hazam lah. Dia mengatakan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah zihar kecuali hadis ini saja. Dia mengatakan pula, ada pun kritikan kalian terhadap kami bahawa pendapat kami tidak pernah dikatakan oleh seorang sahabat pun, maka perlihatkanlah kepada kami sahabat yang berpendapat bahawa kembali di sini makna hubungan intim. Bila kamu nak kembali jima' pada isteri kamu, atau tekad nak balik pada isteri kamu, atau menahan isteri tadi supaya jangan berpisah dengan kamu, dengan jadi cerai. Jangan. Atau dia bermakna kembali kepada zihar di zaman jahiliah. Zihar zaman jahiliah ni cerai lah. Walau daripada seorang sahabat pun tak ada yang menyokong kamu, kata Ibn Hazam. Maka pasti kalian tidak akan lebih berbahagia kerana bersama para sahabat Rasulullah SAW dalam masalah ini dibandingkan kami selama-lamanya. Jadi kita bersama lah. Kamu tak ada sahabat sokong kamu, kami pun tak ada sahabat sokong kami. Jangan kamu nak belagak lah. Macam tu lah maksudnya. Okey, kita tengoklah faslun. Bantahan jumhur ulama' kepada ulama' mazhab Zahiriyah. Jumhur ni bantah macam mana? Kita tengok. Di sini majoriti majoriti ulama membantah mereka ni mazhab Zahiriyah lah. Dengan mengatakan makna kembali di sini bukanlah kembali kepada lafaz yang pertama. Ini rad dia. Kerana seandainya itu makna kembali yang dimaksud, maka Allah akan mengatakan, kemudian mereka akan mengulangi apa yang mereka katakan. Dikatakan, a'ada kalamahu bi'ainihi. Dia ulang balik perkataan yang sama. Diulang balik perkataan dia yang sama. Adapun kata kembali hanya digunakan untuk pengulangan perbuatan. Sebagaimana dikatakan, ni maksud dia, ni jumhur jawab ni. Maksud ada dia kata ulang perbuatan. Kan? Ada fi fi'lihi wa fi hibatihi. Dia telah mengulangi pada perbuatannya dan pada memberi hibahnya. Pemberian hibahnya. Ini penggunaannya dengan bantuan lafaz fi pada pada fi
Itu perkataan lafaz fi itu maksudnya mana fi itu mana pada lah. Ada fi fi'lihi. Dia mengulangi pada perbuatannya. Ni maksudnya ni jumhur jawab baliklah. Rad balik. Ibn Hazm and geng lah. Terkadang juga digunakan dengan bantuan lafaz ila. Mana kepada. Seperti kata ada ila amalihi. Dia telah mengulangi kepada amalannya, pekerjaannya. Atau pada kekuasaannya atau kepada keadaannya. Ya. Atau kepada perbuatan baik dan perbuatan jeleknya. Dan yang semakna dengannya. Biasa pula digunakan dengan bantuan kata la. La ni lam lah. Lam. Li. Li ataupun la lah. Mana untuk. Seperti kalimah kembali untuknya. Ada lahu. Ada lahu. Dia kembali untuknya. Tu. Baik. Adapun jika berkaitan dengan ucapan. Maka dikatakan. Dia mengulanginya. Bukan kembali. Kan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Dhimad bin Tha'labah kepada Nabi SAW. A'id alayya kalimatika. Kan? Rasulullah ulangilah kepadaku kalimahmu. Perkataan-perkataanmu ulangkan kepada aku. Kan? Ini maksud dia. A'id alayya kalimatika. Ulangkanlah ke atasku perkataan-perkataanmu. Apa yang kau sebut tadi ulang balik. Dan sebagaimana ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Kan? A'idha alayya ya Rasulullah. Ulangilah kepadaku wahai Rasulullah SAW. Ulangilah ianya kepadaku wahai Rasulullah. Perkataan a'id tu kan, ulang. Bukan mana kembali. Itu. Jadi dia kata akan tetapi hal ini bukanlah satu kepastian. Kerana bisa juga dikatakan, kerana boleh dikatakan dia mengulangi ucapannya. Boleh juga. Dan dia kembali kepada ucapannya. Dan dalam satu hadis pula, maka dia kembali kepada ucapannya. Yang bermakna, dia mengulanginya dengan lafaz yang sama. Ini fa'ada li maqalatihi. Kemudian kata jumhur lagi, ini jumhurnya ni. Lebih rosak daripada ini adalah perkataan orang yang membantah mereka, yakni mereka Az-Zahiriyah lah. Yang mengatakan bahawa pengulangan ucapan adalah mustahil. Seperti mengulangi kata kemarin. Orang ini berkata, kerana tidak mungkin bisa bertemu dua waktu. Dan bantahan ini sangat rosak lah. Kerana pengulangan ucapan sama saja dengan pengulangan perbuatan. Kan? Ulang cakap sama ulang buat lah. Iaitu mengulangi perbuatan yang sama persis dengan perbuatan pertama. Bukan berarti perbuatan pertama yang diulang kembali. Ya? Sungguh menghairankan keadaan orang fanatik yang mengatakan penentangan Az-Zahiriyah ini tidak diperhitungkan, tidak diambil kira lah. Boleh je, gitu maksud dia. Sementara dia telah membahas bersama mereka, bersama Az-Zahiriyah ini, dengan pembahasan sedalam ini, dan telah membantah mereka dengan bantahan seperti ini. Demikian pula perkataan orang-orang yang membantah mereka, membantah Az-Zahiriyah ni, dengan membawa sabdanya hadis Nabi SAW, orang yang kembali kepada hibahnya, dia ambil balik hibah dia yang dia bagi. Jadi kerana kalimah itu tidak sama dengan ayat zihar. Tak sama. Tak sama. Orang yang ambil balik hibah dia macam dia makan muntah dia balik kan. Tak sama dengan ayat zihar. Bahkan yang mirip dengan ayat zihar adalah firman-Nya. Al-Mujadilah ayat 8 ataupun Al-Mujadilah ayat 8.
Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa. Kan? Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan perbincangan rahsia, bisik-bisik. Ya, thumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka kembali mengulangi apa yang mereka kata itu. Ha ni. Bersamaan dengan itu, ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam ayat zihar. Jadi mana kita kena hayati betul-betul lah. Kena fokus. Kan? Fokus. Dari sudut makna, kan? Tentang ayat zihar tu, tentang sudut tafsiran dia lah. Bagaimana ulama mentafsirkannya. Ini. Baik. Yakni kepada perkataan mereka. Yang maksud kembali kepada perkataan mereka. Ia adalah masdar, ini kata terbitan lah. Kata terbitan ataupun kata dasar ya, bermakna maf'ul. Ini objek. Kan? Sesuatu yang dibuat. Iaitu pengharaman isteri dengan cara menyerupakannya dengan wanita yang menjadi mahram bagi suami. Ya, maka kembali kepada yang diharamkan. Ya, itulah yang dimaksud kembali di sini, iaitu kembali melakukannya. Inilah landasan pendapat yang mengatakan bahawa dia kembali bermakna hubungan intim. Maksudnya dia berjima' balik. Lepas tu masa kembali lah. Kalau dia nak bersama dengan isteri dia kena bayar kafarah dulu. Jadi poin penting dalam masalah ini apa dia? Bahawa ucapan di sini bermakna apa yang diucapkan. Ya? Sedangkan yang diucapkan di sini adalah pengharaman isteri. Dan kembali kepadanya adalah kembali kepada apa yang diucapkan itu. Iaitu pembolehannya untuk kembali kepada isterinya. Ya? Setelah tadinya diharamkan. Jadi hal ini sejalan samalah dengan kaedah-kaedah bahasa Arab dan penggunaannya. Dan inilah yang dipegang oleh majoriti ulama' terdahulu dan belakangan. Kemudianlah mutaakhirin. Seperti yang dikatakan oleh Qatadah, Tawus, Al-Hasan, Al-Basri, Al-Zuhri, Malik dan selain mereka. Dan sama sekali tidak diketahui seorang pun daripada ulama' terdahulu yang menafsirkannya ayat ini dengan pengulangan lafaz. Tak ada lagi ulama' tafsirkan. Thumma ya'uduna lima qalu. Mereka ulang balik apa yang disebutkan sebelum tu. Tidak pula daripada kalangan tabi'in dan tidak pula generasi setelah mereka. Sampai hari kita lah. Di sini ada suatu masalah yang tersembunyi. Masalah yang tersembunyi. Bagi orang yang mentafsirkannya dengan pengulangan lafaz. Mereka kata, tak, lafaz yang diulang-ulang. Tadi. Iaitu bahawa kembali kepada perbuatan mengharuskan seseorang meninggalkan keadaan yang dia sedang berada padanya. Dan kembali kepada keadaan sebelumnya. Di sini maksud mengharuskan, memestikan. Dalam bahasa Indonesia ni, maknanya mengharuskan, maknanya memestikan, melazimkan. Mesti buat, mesti gitu. Jadi kita ulangi, dia kata iaitu bahawa kembali kepada perbuatan mengharuskan, memestikan seseorang meninggalkan keadaan yang dia sedang berada padanya. Dan kembali pada keadaan sebelumnya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in uttum udna, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, nescaya kami kembali mengazabmu. Itulah dia. Tidakkah kamu melihat bahawa kembalinya mereka adalah dengan cara meninggalkan kebaikan yang mereka tengah berada padanya. Maksudnya ini bahas perkataan kembali ya. Apa maksud kembali itu? Jadi perbalahan kan. Perkataan thumma ya'uduna lima qalu. Jadi maksudnya fatahriru raqabatin. Fatahriru raqabah maksudnya memerdekakan hamba. Jadi mereka dah buat satu benda, kemudian mereka nak kembali kepada benda yang mereka haramkan itu, mereka kena bayar kafarah lah. Ni, kafarah yang disebutkan tadi lah.
Seperti ucapan seorang penyair, wa in 'ada lil ihsani fal'udu ahmadu. Kalau dia kembali untuk berbuat baik, maka kembali itu terpuji. Dia kata. Ya? Baik, sementara keadaan sekarang di mana pelaku zihar berada padanya adalah pengharaman dengan sebab zihar. Ni penjelasan ni, kan? Cuba fokus kan. Nak bagi faham poin ni lah. Sebab buku terjemahan ni ayat dia kadang-kadang tu lah dia. Kita risau dia tak sama terjemahan dengan kitab buku asal manuskrip asal tu kan. Jadi apapun itulah insya-Allah kita bacalah. Jadi dia kata sementara keadaan sekarang di mana pelaku zihar berada padanya adalah pengharaman dengan sebab zihar. Jadi isterinya tu haram ke atasnya. Dia tak boleh menyetubui isterinya dengan sebab apa? Sebab zihar. Sebab tu. Jadi dia nak jadi halal balik. Maksud dia nak melakukan perkara yang dia sendiri yang mengharamkan tadi. Okay? Maksud tu makna kembali. Dia nak kembali kepada jadi halal balik. Itu makna kembali. Sedangkan keadaan yang sebelumnya dia berada padanya. Apa dia? Keadaan tu adalah bolehnya hubungan intim dengan sebab pernikahan yang mewajibkan penghalalan isteri. Yang sebelum zihar tu kan, dia halal. Tapi dia jadi haram dekat dia. Bila dia sebut dia buat zihar, maknanya, okey. Bila dia buat zihar, jadi haram katanya. Melainkan dia nak kembali juga kepada isteri dia. Kan dia kena bayar kafarah tadi lah. Kafarah yang menghapuskan pengharaman tadi. Itu maksudnya. Maka kembali bagi orang yang melakukan zihar adalah kembali kepada keadaan sebelum dia melakukan zihar. Itu maksud dia. Ini maksud dia. Kata jumhur di sini. Dan itulah yang mewajibkan pembayaran kafarat. Kan, cermatilah dengan saksama. Nah, dia tengok dengan saksama lah. Maka kembali di sini mengharuskan dia kembali kepadanya setelah dia meninggalkannya. Mengharuskan, membolehkan. Dia kembali kepadanya. Dan akan nampaklah rahsia perbezaan antara kembali kepada hibah dengan kembali kepada apa yang diucapkan oleh orang yang melakukan zihar. Tak sama. Kan? Alladhi ya'ud fi hibatihi. Kan? Maksudnya orang yang ambil balik pemberian dia. Okay? Jadi seperti orang yang memakan kembali muntahnya. Gitu. Maka muntah ni halal ke haram? Haram. Macam tu juga haram ambil balik apa yang kita bagi pada orang. Jadi kerana hibah bermakna apa yang dihibahkan, yang diberikan. Hibah mana berilah, iaitu benda yang mana kembali kepadanya mengandung perbuatan memasukkan kembali benda itu ke dalam kepemilikan dan pengaturannya. Sebagaimana keadaan awalnya. Itu tak boleh lah dalam bab hibah, mana boleh. Berbeza halnya dengan orang yang melakukan zihar. Tak sama. Orang yang buat hibah tak sama dengan orang yang buat zihar. Kerana dengan pengharaman itu dia telah keluar dari perkahwinan. Dan dengan kembali berarti maka dia telah meminta kembali kepada keadaan semula. Iaitu seperti dalam perkahwinan. Bersama isteri sebelum pengharaman. Maka lebih tepat kalau dikatakan dia kembali untuk ini. Yang ini kembali untuknya. Dan dalam hibah dikatakan dia kembali kepadanya. Tengok beza? Ini untuk zihar kan? Zihar ni untuk. Ini kembali kepada. Beza tu. Nabi SAW telah memerintahkan Aus bin As-Samit tadi. Sahabat yang menzihar isteri dia kan. Dan Salamah bin Sakhar. Dua orang ni. Untuk membayar kafarat zihar. Padahal keduanya tidak mengucapkan lafaz zihar dua kali. Dia bersebut sekali ya. Kerana keduanya tidak mengabarkan hal itu kepada beliau SAW. Isteri mereka berdua juga tidak mengabarkan hal itu. Bahawa mereka ni zihar dua kali. Tak. Bahkan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengabarkannya. Dan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bertanya kepada keduanya, iaitu kepada Aus bin As-Samit dan Salamah bin Sakhar. Ya? Nabi tak tanya kepada mereka dua. Apakah kalian berdua telah mengucapkan satu kali atau dua kali? Nabi tak tanya satu pun. Ya? Nabi tak tanya. Dan yang seperti ini, seandainya itu adalah syarat, nescaya beliau tidak akan meninggalkan penjelasannya. Mesti Nabi cerita, la yajuz ta'khirul bayan, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh nak melambatkan penjelasan pada waktu yang diperlukan. Begitu. Jadi maknanya kalau ada sekian Nabi akan beritahu lah. Nabi akan tanya lah. Kamu ulang balik ke perkataan tu? Zihar tu? Ataupun kamu sebut sekali ya? Nabi tak tanya macam tu pun. Dan yang seperti ini, seandainya itu adalah syarat lah. Kalau syarat lah, nescaya beliau tidak akan meninggalkan penjelasannya. Nabi SAW akan jelas secara detail lah. Nabi tak sembunyi-sembunyi. Ya? Buat hukum ni. Baik, rahsia masalah ini adalah kembali. Dia perbahasan perkataan. Thumma ya'udun. Kemudian mereka kembali bagi apa yang mereka telah dilarang. Ya, kembali ni maksud dia. Di sini mengandung dua perkara lah. Kembali kepadanya, ilaihi, dan kembali darinya, yakni anhu. Ya. Dan kedua perkara ini harus sama, yakni mesti sama. Mereka yang kembali darinya mengandung pemutusan dan pembatalan zihar. Okay? Kembali tadi. Kembali kepadanya kepada yang sebelum mereka zihar itulah. Sedangkan yang kembali kepadanya mengandung pilihan dan keinginannya. Ya, ini dia. Maka kembali tadi dia apa? Ilaihi alaihi, kan? Sebut kan? Sebelum ni. Sebutkan tadi dia kata ilaihi dan alaihi tu, beza dua tu. Untuknya dan kepadanya. Ini untuknya. Jadi dia kata maka yang kembali darinya mengandung pemutusan dan pembatalan zihar. Sedangkan yang kembali kepadanya di sini mengandung pilihan dan keinginannya. Ikut suka dia lah. Maka kembali bagi orang yang melakukan zihar mengharuskan terputus dan batalnya zihar. Lalu dia lebih mendahulukan dan memilih lawannya. Inilah pemahaman para ulama salaf terhadap ayat ini, kerana di antara mereka ada yang mengatakan kembali adalah makna dia melakukan hubungan. Sebagiannya mengatakan bercampur. Kembali bercampur. Ada pula yang mengatakan menyentuh, dan ada pula yang mengatakan dia bertekad, berazam nak balik pada isteri dia. Itu makna kembali itulah. Tentang ucapan kalian, Allah hanya mewajibkan kafarah pada zihar yang berulang. Kalian daripada? Kalian ni mazhab zahiri tadi lah. Yang siapa yang kata ni? Jumhur kata. Ya. Jika yang kalian maksudkan adalah yang berulang lafaznya, maka itu hanya sangkaan yang sesuai dengan apa yang kalian fahami. Dan kalau yang kalian maksudkan zihar yang berulang padanya terhadap apa yang dikatakan pelaku zihar, maka itu tidak mengharuskan berulangnya lafaz zihar yang pertama. Ini hujah majoriti lah, jumhur. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha tentang zihar Aus bin As-Samit, maka hadisnya sangat sahih. Akan tetapi sangat jauh untuk dijadikan dalil bagi mazhab kalian, wahai ahli mazhab Zahiriyah tu. Itulah dia. Habis tu masuk pula faslun. Baik, mereka yang mengatakan bahawa makna kembali, kita masih lagi bincang tentang makna kembali tu. Kembali tu makna apa tadi? Itulah dia sebelum tadi. Ya, adalah menahan isteri selama waktu yang mungkin diucapkan padanya kalimah engkau ditalak. Maksudnya jarak masa.
Berapa lama dia nak tahan isteri dia? Kalau dia kena zihar kan, isteri dia kena zihar dengan dia. Ya, maksud dia. Jadi nak kembali pada isteri dia tu, dia nak bayar dengan dibayar kafarah tu berapa jarak masa tu. Jadi maknanya sebahagian kata sekadar masa untuk dia cakap kamu ditalak. Gitu. Baik, tengok. Kemudian mereka yang menjadikan kepada kata kembali sebagai perkara selain pengulangan lafaz, mereka berbeza pendapat dalamnya tentang apakah ia sekadar menahan isteri setelah zihar atau ia adalah perkara selain dari itu. Menahan isteri ni tak ceraikan lah, hidup dengan dia tadi. Di sini ada dua pendapat pula. Bab ni lah, bab kefahaman ni kan, dia nak kena diingat, nak kena faham betul-betul lah. Sekelompok mengatakan ia adalah menahan isteri dalam jangka waktu yang memungkinkan suami berkata kepadanya, engkau ditalak. Berapa second je kan. Sehingga kapan ni bila lah. Sehingga bila zihar tidak sampai menjadi talak. Ya. Sehingga bila zihar tidak sampai menjadi talak, wajib bagi suami membayar kafarah. Bila zihar tu tak jadi talak, masih lagi dia dalam zihar, maka wajib bagi suami untuk bayar kafarah dia. Kan? Merdeka hamba. Kan? Kemudian puasa 2 bulan ataupun puasa 2 bulan betul-betul. Atau beri makan 60 orang miskin. Jadi ini adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun lawannya mengatakan dan secara makna ini sama dengan ucapan Mujahid dan Ats-Tsauri. Sungguhnya satu hembusan tidaklah mengeluarkan zihar daripada keberadaannya yang mewajibkan adanya kafarat. Maka pada hakikatnya tidak ada yang mewajibkan kafarat kecuali lafaz zihar. Ini dia hakikat. Ya. Sedangkan waktu untuk mengucapkan engkau ditalak tidak berpengaruh dalam menetapkan maupun menafikan hukum. Sehingga menggantungkan kewajipan padanya adalah perkara terlarang. Ini dia. Jadi dimaksud masa tu kan, masa tu dia tidak mempengaruhi lah dalam penetapan hukum ataupun menafikan hukum tu. Baik, dia kata lagi pula sesaat yang disingkat itu dan satu hembusan nafas tidaklah dinamakan sebagai kembali. Tidak dalam bahasa Arab dan tidak pula dalam istilah syariat. Dan bagaimanakah daripada waktu yang sangat pendek ini yang merupakan makna atau hakikat daripada kembali? Jadi maknanya dia kata dan bahagian manakah daripada waktu yang sangat pendek ni yang merupakan makna atau hakikat daripada kata kembali itu. Bahagian yang mana? Mereka mengatakan ini tidaklah lebih kuat daripada ucapan orang yang mengatakan ia adalah pengulangan dengan lafaz yang sama. Itu mana kembali? Tak lebih kuat pun. Kerana itu adalah ucapan yang masuk akal, yang difahami darinya makna kembali secara bahasa dan hakikat. Adapun bahagian daripada waktu ini maka tidak difahami dari manusia makna kembali. Di dalamnya sedikit pun tak ada. Tidak difahami oleh manusia makna kembali dalamnya sedikit pun. Mereka mengatakan kami menuntut kalian dengan apa yang kalian tuntut kepada Az-Zahiriyah. Siapakah yang berpendapat seperti ini sebelum Asy-Syafi'i? Mereka menjawab Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kafarat dengan syarat kembali seraya menggunakan lafaz thumma. Kan? Thumma makna kemudian lah. Yang menunjukkan rentang waktu tertentu daripada waktu zihar.
Maka pasti ada selang waktu antara kembali dengan zihar. Tu mesti ada selang waktu. Akan tetapi ini tidak mungkin menurut kalian. Kerana sekadar dengan berakhirnya ucapan, kedudukan kamu di sisiku seperti punggung ibuku, belakang ibuku. Maksud dia kata pada isteri dia. Maka dia sudah dianggap kembali selama dia tidak menyambungnya dengan ucapan. Ucapan apa? Ucapan kamu ditolak. Kalau begitu, di manakah selang waktu dan jarak antara kembali dengan zihar? Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menukilkan pendapat ini dari seorang pun di antara sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Dia hanya menyebutkan bahawa itulah makna yang paling tepat bagi ayat ini. Dia berkata, yang aku fahami. Ini kata Ibn Qayyim lah. Maksudnya tadi apa nama? Asy-Syafi'i tadi kan. Asy-Syafi'i kata, yang aku fahami dari apa yang aku dengar tentang lafaz, kemudian mereka hendak kembali. Ya. Kemudian mereka hendak kembali. Adalah kalau ada selang waktu bagi orang yang melakukan zihar setelah pengucapan zihar. Lalu dia tidak mengharamkan isterinya dengan talak. Maka dia wajib membayar kafarat. Seakan-akan mereka berpendapat bahawa kalau seseorang menahan apa yang dia haramkan bagi dirinya di antara perkara halal, maka artinya dia telah kembali kepada apa yang dia ucapkan. Lalu menyelisihinya. Sehingga dia menghalalkan yang haram. Aku tidak mengetahui antara makna lain yang lebih tepat bagi ayat itu daripada inilah. Perahu ini. Selesai. Dia kata, selesai cerita pasal perkataan kembali itu. Ada lagi selepas ni, faslun. Baik, di sini pula mereka yang mengatakan makna kembali adalah tekad untuk melakukan hubungan intim. Dia berkata kembali itu pula. Mereka yang memahami makna kembali sebagai perkara yang terjadi, mereka yang memahami makna kembali sebagai perkara yang terjadi setelah seseorang menahan diri untuk mentalak sesudah melakukan zihar. Maka mereka juga berbeza pendapat tentang perkara yang dimaksudkan. Orang dia pun khilaf lah perkara apa dimaksudkan ni. Baik, Imam Malik lah. Dalam salah satu daripada 4 riwayat darinya dan Abu Ubaid berkata, ia adalah tekad untuk melakukan hubungan intim. Dan ini adalah pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dan pengikutnya. Itu dia. Ia adalah, makna kembali di sini adalah makna tekad untuk kembali melakukan hubungan intim. Ini kata, itulah Imam Malik. Dan ini juga pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dan pengikutnya. Tapi Imam Ahmad mengingkarinya. Lagu tu pula. Imam Malik pula berkata, dia berkata kalau seseorang telah bertekad melakukan hubungan intim, maka wajib baginya kafarat. Akan tetapi bagaimana kalau dia mentalaknya setelah dia bertekad melakukan hubungan intim? Apakah wajib baginya kafarat? Kecuali kalau dia mengikuti pendapat Tawus yang mengatakan kalau seseorang telah mengucapkan zihar, maka kafarat telah mengikat baginya sama seperti talak. Ini dia. Jadi ini cerita tentang makna kembali. Kembali itu. Jadi dia kata di sini adalah yang di atas itu adalah tekad untuk melakukan hubungan intim. Ni orang yang kata makna kembali itu nak kembali melakukan hubungan intim dengan isteri dia lah. Kemudian para pendukung pendapat ini berbeza pendapat dalam kes salah seorang di antara pasangan suami isteri meninggal. Atau suami mentalak setelah bertekad melakukan hubungan intim. Tapi belum terjadi. Apakah suami tetap wajib bayar kafarah? Soalan dia. Malik dan Abu Al-Khattab berkata kafarah itu wajib lah. Sedangkan Al-Qadhi dan semua pengikutnya mengatakan sudah tidak wajib. Macam tu pula.
Yani, dari Malik, Imam Malik lah, pada riwayat yang kedua dia hanyalah bertekad untuk menahan saja. Itu mana kembali. Di sisi depa lah. Riwayat dalam Al-Muwatta bertentangan dengan semua itu, iaitu ia adalah tekad untuk menahan isteri dan melakukan hubungan intim. Bertekad. Bila tekad dia dia kena bayar kafarah lah. Riwayat dalam Muwatta bertentangan dengan semua itu. Baca tadi. Darinya, dia Malik lah. Pada riwayat keempat, ia adalah hubungan intim di itu sendiri. Dan inilah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Ahmad berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Thumma ya'uduna lima qalu." Kan? Kemudian mereka hendak kembali kepada apa yang mereka katakan. Dia berkata hubungan intim. Kalau seseorang mau bercampur, maka dia harus membayar kafarat terlebih dahulu. Ini bukanlah kerana perbezaan riwayat. Bahkan mazhab yang diketahui darinya adalah selain ini. Iaitu adalah hubungan intim dan si pelaku wajib mengeluarkan kafarahnya sebelum dia bertekad untuk melakukan hubungan intim. Kita lihat pula hujah mereka yang mengatakan kembali di sini adalah tekad melakukan hubungan intim pula. Tengok ni. Ini khilafiyah kan. Para ulama pendukung pendapat ini berdalil bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kafarat. Kafarah. Yani sebelum kedua itu min qabli an yatamassa. Sebelum kedua suami isteri saling menyentuh. Dia kena bayar kafarat lah sebelum nak sentuh tu. Maka Allah mewajibkan kafarah setelah adanya tekad untuk melakukan hubungan intim dan sebelum keduanya benar-benar melakukannya, kena bayar kafarat. Ini tegas menunjukkan bahawa kembali di sini bukanlah hubungan intim dan bahawa apa yang diharamkan sebelum membayar kafarah tidak boleh didahulukan darinya. Jadi harap perenggan-perenggan ni kita semua boleh faham kot. Ya. Jadi nak faham tu maksudnya kita kena tengok daripada awal lah. Kalau kita baca terus tajuk tengah ni, kalau kita tengok tak tahu apa punca pada awal, memanglah peningnya kan. Itu. Padahal ini buku terjemahan je pun. Baik. Ya, hujah mereka yang mengatakan kembali adalah hubungan intim. Ini hujah mereka. Mereka yang mentafsirkan kembali dengan arti hubungan intim, mengatakan tidak diragukan bahawa kembali di sini adalah melakukan kebalikan daripada ucapannya. Sebagaimana telah berlalu penetapannya tu. Dan orang yang kembali kepadanya. Untuk kembali kepada ataupun mana untuk dan bagi apa yang dilarang darinya adalah dengan melakukannya. Bukan hanya menginginkannya. Seperti firman Allah Ta'ala, thumma ya'uduna lima nuhu anhu. Kemudian mereka kembali bagi apa yang mereka dilarang tentangnya. Tentu saja ini adalah melakukan apa yang dilarang, bukan sekadar menginginkannya. Para pendukung pendapat ini tidak mendapat konsekuensi seperti yang didapatkan oleh mereka yang mengatakan masuk kembali adalah tekad melakukan hubungan intim. Kerana ucapan mereka kembali itu lebih dahulu daripada membayar kafarat. Dan hubungan intim nanti boleh setelahnya. Maka mereka mengatakan sungguhnya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 98. Di sini. Kemudian mereka hendak kembali kepada apa yang mereka katakan. Yakni mereka ingin kembali sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka kalau engkau akan membaca Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Bila engkau akan membaca Quran, maka mintalah pertolongan kepada Allah.
Dan juga firman Allah Ta'ala apabila kamu hendak mengerjakan solat. Ya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu. Dan semacamnya di mana lafaz mengerjakan difahami dengan arti menginginkan perbuatan itu. Ini dia bahas bab perkataannya. Ya, mengerjakan. Mereka mengatakan ini lebih tepat dibandingkan penafsiran kembali dengan arti mengucapkan kembali lafaz yang pertama. Maksudnya ini lebih tepat lah. Atau dengan arti menahan isteri selama satu hembusan nafas setelah zihar. Atau dengan arti pengulangan lafaz zihar. Atau dengan arti tekad semata kalau suami mentalak setelahnya. Kerana semua pendapat ini telah jelas kelemahannya. Maka pendapat yang lebih dekat kepada indikasi lafaz, petunjuk lafaz, kaedah-kaedah syariat dan pendapat para mufassirin adalah pendapat ini. Wabillahi taufiq. Kata Ibn Qayyim di sini lah. Kemudian faslun. Baik. Dia kata barang siapa yang tak mampu bayar kafarat maka hal itu tidak gugur daripadanya. Dia kena settle juga. Tak gugur. Ya? Yang keempat. Orang yang tidak sanggup, tak mampu lah ni membayar kafarat maka kewajipan itu tidak gugur darinya. Kerana Nabi SAW membantu Aus bin As-Samit dengan sekeranjang kurma. Dan isterinya juga membantunya dengan yang semisalnya. Sampai dia bisa membayar kafarahnya. Bagi makan 60 orang miskin. Beliau juga memerintahkan, Nabi SAW memerintahkan Salamah bin Sakhar untuk mengambil sedekah kaumnya. Lalu menggunakannya untuk membayar kafarahnya. Seandainya kafarah gugur dengan sebab ketidakmampuan, nescaya beliau tidak akan memerintahkan keduanya untuk mengeluarkannya. Bahkan kafarah ini tetap berada dalam tanggungan si pelaku zihar sebagai hutang baginya. Ini adalah pendapat Syafi'i dan salah satu di antara dua riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah. Sekelompok lain berpendapat akan gugurnya kafarah kalau tidak mampu. Dia kata gugur pula kafarah. Sebagaimana gugurnya kewajipan-kewajipan lain ketika seseorang tidak sanggup melakukannya atau tidak sanggup melakukan penggantinya. Penggantinya apa dia tadi? Merdekakan hamba, puasa 2 bulan turut-turut, kan? Bagi makan 60 orang miskin. Ini dia. Ini disahihkan. Ini adalah pendapat yang disahihkan oleh Abu Barakat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, seterusnya para ulama yang menggugurkan kafarah zihar jika pelakunya tidak mampu membayarnya, mereka beralasan seandainya kafarah itu tetap diwajibkan walaupun pelakunya tidak mampu, tentu kafarahnya tidak disalurkan kepadanya. Okay? Kerana pelaku bukanlah orang yang berhak menerima kafarahnya. Sebagaimana seseorang yang tidak berhak menerima zakatnya sendiri. Kan? Para pendukung pendapat pertama mengatakan kalau seseorang tidak sanggup membayar kafarahnya, lalu ada orang lain yang membayarnya, maka boleh kafarah itu disalurkan kepada pemilik kafarah tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyalurkan kafarah orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan kepada orang itu sendiri dan keluarganya. Sebabnya dia kena bagi orang makan kan. Tapi dia sendiri yang Nabi suruh makan. Itu. Baik, dan sebagaimana beliau membolehkan Salamah bin Sakhar dan keluarganya untuk memakan kafaratnya sendiri yang dikeluarkan daripada sedekah kaumnya. Ini adalah mazhab Ahmad dalam masalah kafarat orang yang melakukan hubungan intim dengan isterinya di bulan Ramadan. Sementara dalam kafarat lain, maka dari beliau ada 2 riwayat. Ni nak ingat ni, payah. Kan? Ada beberapa riwayat daripada Imam Ahmad. Pasal 2 riwayat disebut kan. Baik. Kalau ada yang mengatakan apabila seseorang dalam kondisi miskin lagi memiliki tanggungan, lalu dia hendak mengeluarkan zakat yang sebenarnya dia berhajat kepada zakat itu, apakah boleh baginya menyalurkan zakat kepada zakatnya kepada dirinya sendiri atau keluarganya? Jawapannya tak boleh. Kerana dia bukan orang yang berhak menerima zakat.
Akan tetapi imam atau pengumpul zakat boleh menyerahkan zakatnya kembali kepadanya setelah terlebih dahulu mengumpulkannya. Menurut riwayat yang paling benar daripada dua riwayat daripada Ahmad. Ini Imam Ahmad lah. Baik. Dia kata kalau ada yang mengatakan bolehkah dia menggugurkan saja kewajipan zakat daripadanya? Jawapan dia tak boleh. Beliau ni Imam Ahmad telah memberikan pernyataan tekstual seperti ini. Perbezaan antara kedua bentuk ini cukup jelas lah. Jika ada yang mengatakan kalau seorang majikan mengizinkan budaknya, ini hambanya, untuk membayar kafarat dengan memerdekakan hamba, ya, apakah budak itu boleh memerdekakan dirinya sendiri? Itu dia. Dikatakan riwayat yang ada daripada Ahmad berbeza-beza dalam kes majikan mengizinkan budaknya untuk membayar kafarat dengan harta. Apakah boleh bagi si budak berpindah daripada kafarah dalam bentuk puasa menjadi kafarah dalam bentuk harta? Ada dua riwayat pula. Salah satunya dia tidak boleh melakukannya dan kewajipannya adalah puasa. Ya, 2 bulan betul-betul ni. Riwayat yang kedua dia boleh berpindah kepadanya tapi tidak wajib. Kerana larangan di sini berkenaan dengan hak majikan. Sementara si majikan telah mengizinkannya. Kalau kita mengatakan si budak boleh membayar kafaratnya dalam bentuk harta, maka apakah dia boleh memerdekakan hamba? Terjadi lagi perbezaan riwayat daripada Ahmad dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Nak ingat memang confuse lah. Susah kan? Hukum-hukum ni cerita masuk cerita hukum ni dia jadi macam itulah. Ya kan? Jadi panjang. Dia kata sisi pelarangannya adalah si budak bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan wala'. Ini hubungan mantan dengan budak dengan majikannya. Sementara pembebasan budak terkait dengan masalah wala'. Abu Bakar dan selainnya memilih pendapat yang menyatakan budak tersebut boleh membayar kafarahnya dengan memerdekakan budak. Berdasarkan pendapat ini, apakah dia boleh memerdekakan dirinya sendiri? Dalam masalah ni ada dua pendapat pula dalam mazhab Ahmad. Sisi pembolehannya adalah adalah kemutlakan pemberian izin daripada majikannya. Sedangkan sisi pelarangannya adalah bahawa izin dalam memerdekakan budak yang hamba dia peruntukkan kepada hamba selain dia. Sebagaimana kalau majikan mengizinkan hambanya untuk bersedekah, maka izin tersebut dimaksudkan bersedekah kepada selainnya. Inilah dia poin-poin apa yang kita baca berkenaan dengan hukum zihar. Ya, tak habis-habis lagi. Jadi fasal yang seterusnya tentang zihar lagi lah. Okay. Seterusnya muka surat 405 pun cerita tentang zihar. Ya, masih lagi zihar 406. Ya. Okey, 407 pun macam tu. Masih zihar lagi. Kemudian yang 409 tu cerita tentang memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Ya, cerita tentang kafarah. 410 kemudian kalau 412 hukum Islam tentang ila, masuk hukum lepas hukum zihar masuk pula tentang hukum ila, suami bersumpah untuk tidak bersama dengan isteri dia selama berapa bulan kan. Begitu. Jadi kita sampai di sini, insya-Allah kita sambung lagi lah bacaan kitab yang seterusnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.